Hari ini kita nak buat latihan penulisan tema kemasyarakatan unit 1 jiran tetangga. Okey, nampak gambar. Semua orang ada nampak gambar. Gambar di bawah menunjukkan suasana membantu jiran di sebuah kawasan kejiranan. Lengkapkan ayat dengan jawapan yang sesuai berdasarkan gambar. Ni nampak gambar orang pindah kan? Ada lori, angkat perabot, jiran-jiran datang, salam-salam, saling kenal mengenali, ada yang jamu makanan. Okey? Sekarang kita tengok perkataan dalam kotak ni. Kemudian kita nak isi dalam tempat kosong. Okey, kita ada perkataan apa ni? Baca. Pertama ni perkataan apa? Menurunkan. Lagi? Berisi. Lagi? Membantu. Lagi? Bersalam. Lagi? Berbual-bual. Lagi? Menolak. Membawa. Menuju. Hidangkan. Berpindah. Ada tak perkataan yang tak tahu maksud? Semua tahu kan? Kita baca ayat nombor 1. Cuba baca dan masukkan jawapan yang betul di dalam tempat kosong. Okey, baca. Encik Hasnul. Encik Hasnul beramah mesra sambil bersalam dengan jiran baru yang Sambil bersalam. Wow, bagus. Alamak, kenapa? Bagus ya. Encik Hasnul beramah mesra sambil bersalam. Okay, bagus. Dengan jiran baru yang apa tadi? Berpindah di sebelah rumahnya. Berpindah. Okey, nampak cantik perkataan tu. Masuk sesuai di dalam tempat kosong. Okey, nombor 2. Siapa nak cuba nombor 2? Cuba baca. Seorang lelaki membawa troli yang berisi 2 buah kotak lalu menuju ke pintu rumah tersebut. Wow, cepat dia dapat jawapan ya. Qayyum ya? Seorang lelaki, apa tadi? Menolak. Betul. Menolak apa? Menolak troli. Ada kan gambar tadi, dia tolak troli masuk ke rumah. Yang berisi 2 buah kotak lalu apa tadi jawapannya? Menuju. Betul, menuju. Tengok gambar. Cuba tengok dalam gambar ni. Ni seorang lelaki menolak troli yang berisi 2 buah kotak lalu membawa ke pintu. Membawa ke menuju. Menuju ke pintu rumah tersebut. Kita cuba letak. Kita rasa jawapan dia menuju. Macam mana yang lain? Menuju ke membawa. Kita cuba dulu, nanti kalau salah, kita ubah ya. Tak ada masalah. Kalau dalam exam pun macam tu. Yang mana dah sudah, bersalam sudah, berpindah sudah, menolak sudah, menuju sudah. Okay, kita pergi kepada nombor 3. Likiat membawa sebuah bakul yang berisi buku, manakala adiknya pula membawa sebuah kipas. Tengok ada sebuah bakul. Membawa sebuah bakul, betul. Yang berisi 2 buah, mana yang berisi buku? Yang berisi buku. Betul, yang berisi. Jadi likat, okey, membawa dekat sini ya. Yang atas tadi menuju. Membawa sebuah bakul yang berisi. Betul, yang berisi. Okey, selesai.
berisi dengan membawa. Macam tu ya, kalau dalam buat latihan yang mana dah sudah tu kita potong. Okay, nombor 4, 2 orang lelaki 2 orang lelaki sedang sedang apa? menurunkan Sedang menurunkan seorang lelaki. Cuba cakap yang lain. Yang hendak. orang lelaki sedang Irfan macam mana? membantu. 2 orang lelaki sedang membantu. Ada membantu. Seorang lelaki yang hendak sebuah meja dari atas lori. Oh, Menurunkan. ya, betul. Ni meja turun daripada lori, menurunkan. 2 orang lelaki sedang membantu. Okey, kita tengok gambar, kita tengok perkataan, kita dapat jawapan. Membantu seorang lelaki yang hendak menurunkan sebuah meja dari atas lori. Okey. Kemudian Puan Saadah Sedang menghidangkan makanan dan minuman sambil berbual dengan jirannya. betul. Semua jawapan dah dimasukkan. Sedang menghidangkan makanan dan minuman sambil berbual-bual. Wow. Bagus ya, cepat ya boleh jawab macam ni. Semua betul. Okey, ini adalah cara kita nak buat ayat berdasarkan gambar. Ni semua ialah ayat panjang. Ya, ayat gramatis yang panjang ya. Yang kita boleh guna, yang kita boleh ambil contoh semasa membuat latihan. Membuat ayat berdasarkan gambar. Okey, kita tengok yang seterusnya. Sekarang kita nak pergi kepada latihan penulisan yang seterusnya. Okey, cuba baca soalan. Semangat. Kejiranan di sebuah kawasan perumahan perlu dipupuk oleh anggota masyarakat. Tulis ulasan tentang semangat kejiranan dengan melengkapkan perenggan yang berikut dengan frasa yang sesuai. Bagus. Okey, sekarang dia suruh kita buat apa? Dia suruh kita tulis apa? Pernah belajar tulis ulasan tak kat sekolah? Tak pernah. Okey, kita tunjuk ya. Kadang-kadang cikgu dia ajar tapi dia tak beritahu itu adalah ulasan. Okey, kita tengok ya. Tajuk dia ialah semangat kejiranan. Semangat kejiranan di sesebuah kawasan perumahan perlu dipupuk oleh anggota masyarakat. Inilah tajuk ya tentang semangat kejiranan. Kemudian dikata tulis ulasan. Ulasan maksudnya kita tulis perkara-perkara penting mengenai gambar yang dia bagi ni. Ya, tulis ulasan tentang semangat kejiranan dengan melengkapkan perenggan yang berikut dengan frasa-frasa yang sesuai. Kita tengok dulu dalam gambar ni ada apa. Tajuk dia amalan semangat kejiranan. Gambar pertama tu apa? Bertegur sapa dengan jiran. Gambar yang kedua tu? Menziarahi jiran tetangga. Yang ketiga? Membantu jiran tetangga. Yang keempat? Melawat jiran yang sakit. Okey, melawat jiran sakit. Ini adalah amalan-amalan untuk menunjukkan semangat kejiranan ya. Kalau kita tinggal di sesuatu kawasan kejiranan, kita hendaklah bertegur sapa dengan jiran, saling ziarah menziarahi jiran tetangga pada hari raya, pada hari perayaan. Kalau yang sakit, boleh melawat di hospital, di rumah, dan hendaklah membantu jiran tetangga jika perlu dibantu. Okey. Sekarang kita nak tengok apakah ulasan. Okey, ini adalah contoh ulasan. Bila kita nak buat ulasan, mesti ada 3 perenggan. Okey. Perenggan pertama, dalam dia ada tajuk. Dalam dia ada tajuk. Yang atas ni perenggan pertama, yang besar ni perenggan kedua. Dalam perenggan kedua ada isi-isi penting.
Perenggan yang ketiga ialah kesimpulan. Perenggan pertama ialah tajuk, perenggan kedua ialah isi penting. Yang pertama ni adalah tajuk, mesti letak tajuk dalam ni. Perenggan kedua mesti ada isi penting. Isi penting. Tiga perenggan ya. Perenggan ketiga ialah kesimpulan. Okey, jadi perenggan untuk tajuk pendek je, 1 atau 2 ayat. Perenggan isi mesti panjang. Kalau isi ada 5, ayat ada 5. Ya. Kalau isi ada 4, ayat ada 4 atau boleh gabung ayat isi-isi tu. Isi yang ketiga pendek je sebab kesimpulan mesti pendek, 1 ayat atau 2 ayat. Okey, sekarang dia bagi contoh. Ini adalah contoh macam mana nak tulis ulasan. Okey, sekarang kita tengok macam mana dia buat perenggan pertama. Kita nak tengok perenggan pertama. Okey. Irfan ada ke tak tu? Ada. Cuba Irfan baca. Apa yang ada dalam perenggan pertama? Baca. Gambar-gambar menunjukkan amalan semangat Kejiranan. kejiranan. Semangat kejiranan amat penting di sebuah kawasan perumahan. Okey, titik. Ini adalah isi pertama mengenai tajuk. Mana dia dapat yang ayat pertama ni dia ambil daripada soalan. Gambar-gambar ni ada gambar ya. Gambar-gambar menunjukkan amalan semangat kejiranan ya. Dia ambil daripada tajuk. Amalan semangat kejiranan. Nampak dekat soalan pun ada. Semangat kejiranan. Okay, gambar-gambar menunjukkan amalan semangat kejiranan. Mesti masukkan tajuk dalam perenggan pertama. Nampak tajuk ni kita masuk dekat perenggan pertama. Semangat kejiranan amat penting di sesebuah kawasan perumahan. Jadi dia sebut semangat kejiranan amat penting. Cukup 2 ayat untuk tajuk. Kemudian kita nak masuk isi. Okey, cuba Qayyum buat yang pertama. Kedua nanti Irfan buat. Kita harus bertegur sapa dengan jiran tetangga untuk nak masukkan perkataan apa. Kali ni dia tak bagi. Kita kena fikir sendiri perkataan apa yang sesuai dekat tempat kosong. Cuba fikir. Bertegur. Untuk apa? Yang harmoni dalam kemasyarakatan. Apa ya Irfan? Apa ya perkataan yang sesuai? Boleh letak 1 perkataan, 2 perkataan, 3 perkataan. Jangan tulis terlalu panjang. 2 atau 3, okey. Untuk apa? Apa-apa pun boleh. Idea kita sendiri. Untuk mewujudkan boleh. Untuk mewujudkan. Apa dia? semangat yang harmoni. Betul. Untuk mewujudkan hubungan. Hubungan ataupun semangat hubungan lebih sesuai. Untuk mewujudkan ataupun menjalinkan pun boleh. Mewujudkan, menjalinkan. Okey, mewujudkan boleh. Kita letak mewujudkan lah. Kalau suka menjalinkan, tulis menjalinkan. Mewujudkan hubungan. Okey, nak tulis menjalinkan pun boleh. Ataupun mewujudkan suasana pun boleh. Mewujudkan suasana. Macam-macam boleh letak. Mewujudkan suasana yang harmoni dalam kemasyarakatan.
untuk menjalinkan hubungan yang harmoni dalam kemasyarakatan. Ya. Banyak perkataan yang boleh kita bubuh, yang penting sesuai. Okey, cuba Haris buat Haris pula dah. Irfan nombor 2. Mewujudkan ataupun menjalinkan hubungan, Okey. Cuba apa ni? Irfan baca dulu, kalau tak dapat kita bincang sama-sama menjalinkan hubungan. Selain itu harus Selain itu, kita harus harus apa? berbincang untuk bertanyakan kabar serta memupuk Hubungan yang baik. Okey, ini hubungan yang baik. yang ni berkenaan isi yang kedua kan? Isi kedua ialah menziarahi jiran tetangga. Agak-agaknya perkataan apa yang sesuai ataupun frasa apa yang sesuai nak letak nombor 2. Selain itu, kita harus boleh tak kita ambil je ayat ni letak kat sini. Frasa ni kita panggil frasa ya. Sesuai kan? Dah sesuai lah kalau kita ambil yang ni. Kita harus menziarahi jiran tetangga untuk bertanyakan kabar serta memupuk hubungan yang baik. Dah ada kat atas tu, jadi kita salin je. Menziarahi jiran tetangga. Kalau ada idea lain pun boleh, tapi isi kedua berkenaan gambar kedua. Okey, cuba baca yang ketiga, Koyum. Apabila jiran mengadakan sesuatu majlis, kita sewajarnya Kita turunkan sikit. Okey. membantu jiran untuk Untuk apa? mengadakan Untuk kenapa kita kena bantu kalau jiran kita mengadakan sesuatu majlis? Ya, apabila jiran mengadakan sesuatu majlis, kita sewajarnya membantu jiran untuk mengurangkan. Kalau kita buat majlis jadi susah kan? Majlis kan ada banyak kerja nak buat. Kalau tak tolong, dia jadi beban, betul tak? Dia jadi susah untuk mengurangkan kesusahan ataupun beban. Mengurangkan beban. Ya. Untuk mengurangkan beban. Sebab kalau kita tolong, sesuatu yang susah akan jadi senang ataupun ringan, mengurangkan beban. Beban siapa? Beban jiran tu. Jadi dia tak mengurangkan bebannya. Kita baca sekali lagi, kita tengok sesuai ke tak jawapan kita ni. Ya, setiap kali selepas tulis jawapan mesti baca sekali lagi untuk semak sesuai ke tak sesuai. Apabila jiran mengadakan sesuatu majlis, kita sewajarnya membantu jiran untuk mengurangkan bebannya. Sesuai kan? Cantik mengurangkan beban. Okey, Irfan baca sebagai jiran. Sebagai jiran kita sewajarnya Ini adalah isi nombor 4. melawatkan jiran. Ya, betul. Boleh je ambil ayat ni macam sesuai je kan? Sebagai jiran kita sewajarnya melawat jiran yang sakit. Boleh masuk je semua. Serta dirawat di hospital agar kita sewajarnya melawat jiran serta dirawat di hospital agar mengetahui tahap kesihatannya. Macam kita betulkan sikit. Macam mana nak masukkan? Sebagai jiran kita sewajarnya melawat jiran yang sakit. Kita buang yang ni. Di hospital. Serta dirawat ni tak sesuai.
Okey, sebagai jiran kita sewajarnya dia silap ni saya rasa ni tak ada ya. Sebagai jiran kita sewajarnya melawat jiran yang sakit di hospital agar mengetahui tahap kesihatannya. Okey, kesimpulan pula. Dah habis dah isi, semua dah sebut dah. Kesimpulannya, okey Qayyum. Kesimpulannya, kita harus mengamalkan semangat kejiranan agar dapat Terdapat yang baik dan harmoni di kawasan kediaman kita. Dapat apa? Kita harus mengamalkan semangat kejiranan agar dapat apa yang baik. Boleh je nak guna perkataan mewujudkan, menimbulkan. Kan? Ya, mewujudkan apa? Suasana. Kita ambil yang ni lah. Atas ni letak kat bawah. Dapat mewujudkan suasana yang baik. Jadi kita ambil yang ni lah. Kita ambil yang ni. Kita letak kat bawah. Kita ambil. Kita letak kat bawah. Jadi yang atas kita biarkan menjalinkan hubungan. Sebab macam sesuai kat bawah ni. Mewujudkan. Suasana. Suasana yang apa? Yang baik dan harmoni. Jadi yang atas ni kita, di kawasan kediaman kita. Jadi yang atas ni kita buang mewujudkan suasana. Jangan tulis 2 kali jawapan yang sama. Nanti dia jadi tak menarik. Jadi kita yang atas ni kita guna menjalinkan hubungan, duduk di atas. Mewujudkan suasana, duduk di bawah. Okey, nampak? Dah cantik dah kita punya ulasan. Inilah yang dinamakan ulasan. Ulasan ialah karangan yang hanya menceritakan perkara-perkara yang penting sahaja. Dia cerita benda penting saja. Tak ada contoh-contoh, tak ada huraian. Hanya tajuk, isi penting dan kesimpulan. Okey, hebat ya kalau boleh tulis ulasan macam ni. Nanti kita belajar lagi. Tahun 5 Irfan ya. Tahun 5 dah belajar buat ulasan dekat sekolah kan. Okey, sekarang kita nak buat. Qayyum tahun 4 ya? Tak. Tahun berapa? 3. Tahun 3, tak apa. Nanti tahun 4 akan belajar ulasan. Okey, lengkapkan catatan tentang perkhemahan yang diadakan oleh keluarga kamu bersama-sama jiran. Okey, ini adalah karangan catatan. Hari ni kita isi tempat kosong je. Lepas ni kita kena buat sendiri. Okey, ini sesuai ya latihan untuk tahun 3. Belajar tulis karangan, isi tempat kosong. Okey, lengkapkan catatan. Bila dia kata lengkapkan catatan, inilah karangan catatan. Mana tahu, macam mana kita nak tahu ini karangan catatan? Karangan catatan biasanya ada hari dan tarikh. Seperti penulisan jurnal ya. Lengkapkan catatan tentang perkhemahan yang diadakan oleh keluarga kamu bersama-sama jiran. Wow, perkhemahan dengan jiran. Isi pertama, cuba baca, membersihkan tempat. lagi, menaiki, merakit lagi, mengutip sampah, melihat keindahan, diberikan taklimat, mendirikan kemah lagi, menikmati makanan, mengurus pembayaran. Ini semua perkataan-perkataan yang sesuai untuk cerita perkhemahan. Ini adalah cerita perkhemahan ya, catatan tentang perkhemahan. Ya, bila ada perkhemahan mesti ada bersihkan tempat, ada mendirikan kemah, ada kena mengutip sampah, menaiki rakit, melihat keindahan, menikmati makanan. Ya, sangat penting ya perkataan-perkataan ini bila kita nak tulis karangan tentang perkhemahan.
Ini adalah karangan catatan sebab dia ada hari, dia nampak dia tulis Sabtu, kemudian ada tarikh. Ya. Okey, Irfan baca tepat pukul Kemana? Oh, tepat. hmm, Tepat pukul 8.30 pagi aku sekeluar serta keluarga serta jiran-jiranku bertolak ke Latak Kinjang. Selepas beberapa jam menempuh perjalanan yang kami pun kami lah Kayang. Kami pun selamat tiba di tempat perkemahan itu. Ayah dan Acik Azmi. Encik Azmi buat apa? Cik Azmi. Selalunya kalau tiba je di Terus tempat perkhemahan buat apa? Terus pembayaran. Dia buat apa untuk tapak perkhemahan? Encik Azmi ni mesti jiran sebelah. Dia pergi perkhemahan bersama jiran. Menguruskan pembayaran. Ya, betul. Ayah dan Encik Azmi menguruskan pembayaran untuk tapak perkhemahan. Kalau kita pergi ke sesuatu tempat, mesti kena bayar dulu ya, menguruskan pembayaran. Pembayaran. Ini macam kita check in hotel. Bayaran untuk tapak perkhemahan. Okey, seterusnya nombor 2, kami turut apa, Irfan? Tentang aktiviti yang disediakan. Diberikan taklimat. Wow, hebat Qayyim. Qayyum. Diberikan taklimat. Nampak kat atas ada. Kami turut diberikan taklimat tentang aktiviti yang disediakan. Jadi salin elok-elok. Kalau dapat latihan macam ni, diberikan taklimat. Dibaca seterusnya. Kemudian Qayyum baca. Kemudian kami bersama-sama mendirikan kemah di tapak yang sesuai. Betul, mendirikan kemah. Mendirikan kemah di tapak yang sesuai. Sambung. Aku serta anak jiran mandi-manda di anak sungai yang airnya sungguh jernih. Pada malam itu kami membuat barbeque bersama-sama. Kami membersihkan kami menikmati makanan sambil berbual mesra. Mestilah menikmati makanan sebab dia buat barbecue. Inilah ejaan barbecue dalam bahasa Melayu ya, barbecue. Ya, jangan eja dalam bahasa Inggeris tu ya. Kami menikmati makanan. Mana tahu jawapan dia menikmati makanan sebab sebelum ayat tu dia ada tulis membuat barbecue. Jadi selepas buat barbecue mestilah makan ya, menikmati makanan. Sambil berbual-bual mesra. Okey, pada Ahad 8 Mac 2020. Sambung. Irfan. Sambil berbual-bual. Kami nombor 5. Kami Kami buat apa? melihat dahan Yang dikayuh dia bagi. Menaiki rakit. tempat. Kami Menaiki rakit. menaiki rakit yang dikayuh. Betul. Kami menaiki rakit yang dikayuh oleh siapa yang kayuh? Azmi. Cik Azmi. Nampak ada dikayuh. Mestilah nak kenderaan ya. Kami menaiki apa tadi? Rakit. Menaiki rakit. Rakit yang dikayuh oleh Encik Azmi. Lagi sambung Qayyum.
Kami dapat. Qayyum baca. Kami dapat melihat pepohon hijau serta mendengar bunyi unggas. Aku agak terpesona apabila melihat keindahan. Bagus. Ada kat atas ni, melihat keindahan. Keindahan apa? Di alam semula jadi. Melihat keindahan alam semula jadi. Kalau cerita masuk hutan, mesti ada keindahan alam semula jadi di situ. Okay, sambung. Lewat petang. Lewat petang kami pun bersiap-siap untuk pulang. Sebelum itu kami bekerja sama untuk cuba tengok. Yang mana belum untuk guna lagi. membersihkan tempat. Tengok membersihkan tempat. Untuk membersihkan tempat. Betul. Sesuai. Untuk membersihkan tempat itu. Kita sambung. Itu aku dan anak jiran mengutip sampah lalu membuangnya ke dalam tong sampah. Mengutip Aku berasa gembira kerana dapat berkemah dengan jiran-jiran walaupun perkemahan ini sehari saja, tetapi kami mengenali sesama sendiri dan mengeratkan hubungan. Wah, bagus. Lancar Qayyum baca. Saya ingat tadi budak darjah 6 yang baca. Okey, nampak perkataan telah dimasukkan dengan sangat sesuai. Okay, ini adalah karangan catatan. Tapi kalau kita tulis karangan laporan, kita tak boleh guna aku ya. Kalau catatan, cerita, surat kepada kawan, kita boleh letak aku. Tapi kalau laporan, surat rasmi, kita tak boleh guna aku. Kita guna perkataan apa? Saya. Ya. Untuk catatan boleh, untuk surat hantar dekat kawan pun boleh, untuk cerita pun boleh. Tapi kalau untuk laporan, untuk surat rasmi mesti guna saya. Okey. Ini pula mengenai gambar. Ini hari raya ke? Rumah terbuka. Gambar di bawah menunjukkan suasana majlis rumah terbuka ni mesti hari raya ya. Di taman perumahan, lengkapkan ayat-ayat di bawah tentang suasana majlis rumah terbuka tersebut. Okey. Irfan nombor 1. Irfan dah penat ni. Beberapa orang penduduk sedang beratur dengan tertib untuk Dia tak bagi jawapan. Kena fikir sendiri. Abang cuba Badut. Tengok ada orang beratur ni. Beberapa orang penduduk sedang beratur dengan tertib. Ini Untuk adalah latihan. bermakan. Ini adalah latihan buat ayat ya. Tampak dia beratur. Beratur dengan tertib untuk buat apa? Mengambil makanan. Ya, betul Irfan. Untuk mengambil makanan semasa majlis rumah terbuka. Ya. Kalau kita buat soalan macam ni, kita baca betul-betul, kita tengok gambar, mesti kita boleh dapat jawapan. Okey, seterusnya Qayyum baca yang kedua. Encik Khairul Baca dulu. Yang sedang duduk di meja semasa berjumpa di majlis rumah terbuka. Agak-agaknya yang mana duduk di tepi meja? Tu Yang sedang duduk belakang. di meja. Agak-agaknya yang mana satu Encik Khairul? Yang sedang duduk di meja semasa berjumpa di majlis rumah terbuka. Yang ni ke? Yang ni ke? Dia sedang buat apa tu? Encik Khairul buat apa? Betul lah, dia bersalam dengan jiran. Yang duduk ni mesti Encik Khairul, nampak? Dia sedang salam. Jadi kita nak tulis apa dekat nombor 2 tu?
bersalam dengan jiran yang sedang dengan bersedia. jiran. Encik Khairul bersalam dengan jiran. Oh, Encik Khairul bukan yang duduk. Encik Khairul yang bersalam dengan orang yang duduk tu. Betul tak? Maksudnya Encik Khairul yang pakai songkok tu. Encik Khairul bersalam dengan jiran yang sedang duduk di meja semasa berjumpa di majlis rumah terbuka. Jadi kat sini jawapan Encik Khairul sedang bersalam dengan Soalan ketiga dengan badut. jiran. Ada badut ke? Nampak? Sebab tu bila kita jawab soalan, kita tengok dekat gambar yang mana satu Encik Khairul. Jadi kita dah dapat jawapan. Okey, Kak Irfan buat nombor 3. Beberapa orang kanak-kanak. Kenapa dengan kanak-kanak ni? Apabila mendapat belon daripada badut. Beberapa orang kanak-kanak. Mana kanak-kanaknya? Oh, yang ni. Silap. Ini kanak-kanak dengan badut ni. Ni nak ambil minta duit raya ke apa? Belon. Dapat belon daripada badut. Beberapa orang kanak-kanak. Beratur. Tengok muka dia. Happy tak? Happy. Jadi boleh tambah ya. Beratur dengan tengok muka dia. Gembira tak? Dengan gembira lah nak dapat belon. Beratur dengan gembira. Sebab tangan pun macam nak tepuk tangan tu seronok sangat tu. Apabila mendapat belon daripada badut. Tapi dia dah dapat lah apabila mendapat belon. Beberapa orang kanak-kanak. Dia penat tu. Kita rasa beratur ni tak sesuai sebab dah dapat belon. Belum tak dapat belon lagi. Beberapa orang kanak-kanak merasa sangat gembira. Apabila merasa sangat gembira. Saya rasa sebab dia tulis kat sini apabila mendapat belon. Jadi kita tukar kat sini. Ataupun kelihatan sangat gembira. Sebab tangan dia pun letak macam tu kan. Beberapa orang kanak